kita menziarahi salah sebuah rumah yang menempatkan anak-anak yatim dan juga asnaf. Ini adalah suasana di dalam rumah kediaman anak-anak yatim dan juga asnaf yang masih memerlukan bantuan dan juga sokongan daripada kita semua. Ini adalah ruang tamu di mana mereka bersantai dan menikmati cuaca dan sebagainya di sini. Buat masa sekarang kita ada 14 penghuni. Rumah kami berdaftar dengan Majlis Agama Islam Selangor dan kami dapat kutipan zakat daripada MAIS. Dan selebihnya kita cari sendiri melalui kawan-kawan NGO, family, kawan atas kawan dan badan-badan inilah mana yang kita approach kan. Terima kasih pada semua yang sudi menderma pada rumah kami dan minta maaf kalau ada terkurang terlebih. Selamat Hari Raya. Itulah dia di antara impian dan harapan setiap penghuni di rumah anak-anak yatim ini. Semoga sinar Syawal yang bakal menjalan dan lambaian kasih Ramadan ini kali ini lebih baik dan lebih sempurna dan lebih berkat dibanding dengan Ramadan yang terdahulu. Saya dapat tahu rumah pakat ini daripada adik saya. Tahun 2020 saya berhasrat masa tu saya nak sambut birthday saya di rumah-rumah anak yatim lah. So saya minta adik saya carikan. So kebetulan memang dia dan Azlia memang attach dengan rumah pakat ni. So saya ambil kesempatan lah. 2 tahun saya menunggu sebenarnya peluang untuk berbuka puasa dengan anak yatim ni. So kita perlu mudahkanlah membuka peluang-peluang kepada dermawan-dermawan di luar sana supaya boleh menyumbanglah mana-mana yang kita boleh perbaiki di rumah ni, terutama dari segi education, peluang pekerjaan kepada anak-anak dekat sini, sharing knowledge tentang dunia kat luar, kebaikan dan juga chance yang baguslah untuk mereka, untuk masa depan mereka nanti. Ini adalah antara penghuni yang tinggal dan menginap di rumah pakat, dan salah satu daripada inisiatif mereka ialah menghasilkan kuih raya yang begitu unik sekali, dan resepi ini diadun oleh mereka yang berkepakaran iaitu biskut-biskut raya untuk dijual. Berapa harga satu kotak atau satu botol ni, satu balang ni? RM5. Berapa? RM5. RM5 sahaja. Dengan harga RM5 mudah-mudahan kita akan dapat membantu mereka yang memerlukan dana yang sangat diperlukan oleh mereka. Antara suasana kegembiraan menyambut Syawal ataupun kita masih di penghujung Ramadan, dan insya-Allah kita akan menuju Syawal dalam masa 4 atau 5 hari lagi. Dan inilah suasana berbuka puasa bersama dengan penghuni anak-anak yatim. Saya dah dari 2016 jumpa rumah ni. So dah 6 tahun lah kita sekeluarga lah, actually daripada anak perempuan saya dari dalam perut lagi, kita dah jumpa dah anak-anak kat sini dan rumah ni. So boleh kata buka puasa ni acara tahunan yang mana tergendala 1 tahun saja disebabkan PKP. So basically ni acara tahunan lah. Kita mengucapkan tahniah dan syabas, semoga Ramadan kali ini membawa keberkatan yang lebih dibanding dengan Ramadan yang terdahulu. Salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin dari kami di rumah pakat Kampung Bukit Kerayung, Kelang. Bye. Bersama-sama kita menjayakan dan tunjukkan keprihatinan kita kepada golongan orang-orang yang berkeperluan khas, khususnya semasa menjelang Aidilfitri yang bakal menjelang. Kita bersama-sama dengan komuniti dan juga penduduk tempatan mengejutkan mereka untuk bangun sahur pada malam Ramadan, malam 7 likur. Perjalanan jauh tak ku rasa, kerana hatiku melonjak sama, ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di matan. Oh, balik kampung, oh, balik kampung, oh, balik kampung, hati riang. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Seorang penduduk tempatan yang terkesan COVID-19, sama-sama kita mendoakan kesejahteraan dan kehidupan kita semua. Semoga Ramadan kali ini membawa rahmat dan keberkatan dan lebih bermakna. Ramadan kali ini disambut dengan perasaan sedih, terharu dan gembira lah kan, kita nak jumpa bulan Ramadan kan. Tapi memandangkan suami dia sakit kan,
dapat puasa bersama. Bulan merupakan itu satu ujian kami. Puasa kita dengan keimanan dan ketakwaan. InsyaAllah itulah antara impian dan harapan salah seorang pesakit yang dan juga keluarga pesakit yang kita kunjungi dalam program ziarah Kami Prihatin Bersama. Jom kita bersama-sama tunjukkan rasa prihatin kepada warga MAS, orang kelainan upaya, orang yang ditimpa musibah dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan selamat Ramadan bersama. Jom bersama-sama kita tunjukkan rasa prihatin pada warga MAS, golongan kurang kelainan upaya dan juga golongan yang memerlukan, khususnya di era pandemik COVID-19 yang memasuki fasa endemik. InsyaAllah jom bersama-sama kita tingkatkan amalan. Semoga Allah merahmati kehidupan kita dan memberikan kesejahteraan dan perlindungan dari segala malapetaka dan bahaya penyakit. Kita doakan semoga segera sembuh, semoga Allah berikan kesembuhan untuk kita semua. Amin. Kurniakan malam Lailatul Qadar, segala penyakit semua dugaan daripada Allah Ta'ala. Awas. Dan pemeriksaan kesihatan adalah percuma, kita nak tengok dia punya refleks. Program ziarah Kami Prihatin Bersama, kita juga menjejak kasih ramai pesakit kanser yang telah menjalani kemoterapi dan kini sudah pulih dan sempena dengan Ramadan kali ini. Kita mendoakan semoga pesakit kanser yang dirawat di hospital akan mendapat kesembuhan dan dikurniakan kesembuhan daripada segala penyakit, insya-Allah. Dan bersama-sama kita berdoa semoga COVID-19 yang melanda dunia akan segera berlalu pergi dan bersama-sama kita mengambil suntikan vaksin untuk mencegah COVID-19. Bersama kita lindungi diri, lindungi semua. Ada setengah-setengah industri perubatan menggunakan tumor maka sebagai salah satu daripada health screening package. Tumor maka ni lebih berguna untuk tujuan pemantauan pesakit kanser. Selepas dirawat, selepas pembedahan dan sebagainya, tumor maka tu seharusnya akan menjadi rendah balik ataupun turun kadarnya. Tetapi apabila setelah mungkin 6 bulan atau setahun atau 2 tahun atau 15 tahun, suddenly tumor maka tu naik balik. Itu menunjukkan gejala atau mungkin tumor tu menjadi aktif semula. Jadi dengan ini ia digunakan sebagai satu marker atau sebagai satu penanda aras untuk memantau keadaan pesakit dan sebagainya supaya kita boleh kesan awal. Ada setengah-setengah kanser yang mempunyai risiko recurrence atau kejadian berulang. Dan ini boleh dikesan melalui ujian darah yang telah dijalankan semasa proses pemantauan pesakit kanser. Jadi pesakit kanser itu bukan saja perlu menjalani pembedahan untuk rawatan, kadang-kadang kemoterapi dan sebagainya. Dan oleh kerana kemoterapi ini pun so kompleks, bukan semua jenis kanser menerima rawatan kemoterapi yang sama. Jadi kita walaupun contohnya dalam breast cancer atau kanser payudara, seorang pesakit kanser yang A dari jenis lain dan jenis B itu akan memberikan rawatan yang berbeza. Sudah umat Islam berpuasa menahan lapar dan dahaga. Kini tiba Syawal diraihkan bersama. Bersama-sama saya petugas barisan hadapan Hospital Putrajaya yang terpaksa bertugas ketika di Aidilfitri. Salam Hari Fitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Semoga Ramadan Al-Mubarak kali ini lebih baik daripada Ramadan yang terdahulu. InsyaAllah. Amin. Sama-sama kita mengimarahkan bulan Ramadan Al-Mubarak dengan memberikan infak atau bersedekah untuk mereka yang berbuka puasa di masjid-masjid seluruh negara. Di dalam program ziarah Kami Prihatin Bersamamu, alumni Star Kelang dan juga pasukan yang terlibat dalam menjayakan program ziarah yang bukan sahaja menjejak kasih ramai di kalangan bekas guru tetapi juga bekas pelajar juga yang terkesan khususnya dengan pandemik COVID-19. Sebahagian daripada kita mungkin telah terjejas akibat pandemik ini dan mungkin sebahagian tu telah terkesan akibat kehilangan mata pencarian dan sebagainya. Sumbangan yang diberikan oleh alumni Star Kelang itu mungkin tidaklah begitu besar tetapi diharapkan dianya akan membawa makna yang besar kepada penerima khususnya menjelang sambutan Hari Raya yang bakal menjelang. Di samping itu juga tip-tip penjagaan kesihatan, edaran bahan-bahan dan juga barangan penjagaan kesihatan telah turut diedarkan, yang antaranya ialah hand sanitizer dan juga barangan keperluan untuk sambutan Hari Raya.
ucapan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin dari petugas Frontliner Cik Azruddin bin Miskan, salah seorang petugas Barisan Hadapan di Hospital Putrajaya.